Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk mengenai pelaksanaan emas sebagai pelaburan dari sudut ekonomi Islam. Latar belakang kajian, terdapat pelbagai medium dalam pelaburan, antaranya harta saham, emas dan sebagainya. Tetapi emas menjadi topik yang hangat dalam kalangan masyarakat kerana ia merupakan aset yang kalis inflasi dan menunjukkan tren yang menaik sejak 20 tahun kebelakangan ini. Jelaslah ia mampu membawa keuntungan meskipun harga mata wang dunia mengalami inflasi. Pernyataan masalah. Yang pertama, kajian ini membolehkan satu produk itu ditawarkan menurut perspektif ekonomi Islam dengan meneliti dasar-dasar utama dan amalan syariah yang diterapkan dalam saksi akaun pelaburan emas. Seterusnya, kajian ini akan mengkaji tata cara transaksi pelaburan emas menurut syarak. Selain itu, kajian ini dapat mengenal sama ada pelaburan ditawarkan oleh pihak bank adalah selari dengan penuh syarak dari sudut ekonomi Islam ataupun tidak. Di samping itu, untuk menjelaskan keraguan kerana terdapat dua kontrak yang berbeza dan diakadkan dalam satu produk pelaburan seperti yang ditegah oleh syarak. Dan seterusnya, untuk menjelaskan kerana terdapat institusi bank yang mensyaratkan pelabur untuk melakukan penyimpanan emas dengan pihak bank, ini menyebabkan pelabur tidak mempunyai hak mutlak untuk menyimpan emas tersebut kerana emas tersebut disimpan oleh pihak bank. Ini membuka ruang kepada transaksi pembelian yang bersyarat yang dilarang oleh syarak dan merosakkan akad jual beli kerana pembeli tidak mendapat manfaat daripada hasil pembelian kerana emas tersebut tidak berpindah milik secara sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Untuk tugasan saya akan menerangkan dulu iaitu tujuan kajian dan objektif kajian. Tujuan kajian yang dilakukan oleh kumpulan kami ialah kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan emas yang digunakan sebagai pelaburan dari perspektif ekonomi Islam. Baiklah, apa itu objektif kajian? Objektif kajian yang pertama iaitu menjelaskan transaksi jual beli emas dalam pelaburan menurut perspektif ekonomi Islam. Yang kedua, mengenal pasti teori dan prinsip asas dalam pelaksanaan pelaburan emas perbankan Islam. Dan yang ketiga, iaitu mengenal pasti kriteria akaun pelaburan emas berlandaskan syarak yang dilaksanakan di dalam sistem perbankan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyambung pula dengan persoalan kajian. Yang pertama sekali, apakah dasar dan amalan syariah yang diterapkan dalam transaksi-transaksi jual beli emas dalam pelaburan? Yang kedua pula, bagaimanakah kaedah pelaksanaan akaun pelaburan emas yang dilaksanakan oleh institusi perbankan Islam di Malaysia? Dan yang terakhir sekali adalah, apakah kriteria akaun pelaburan emas berlandaskan syarak yang dilaksanakan di dalam sistem perbankan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi'i bin Hairul Azhar, nombor metrik 059229. Seterusnya, saya akan meneruskan perbincangan ini ke dalam bahagian sorotan literatur ataupun lebih dikenali sebagai kajian keperpustakaan. Ia merupakan elemen yang terpenting di dalam sesebuah kajian kerana ianya diperolehi daripada hasil bacaan bahan ilmiah ataupun ia diperolehi daripada kajian-kajian yang lepas. Di dalam kajian ini, pengkaji memperolehi 14 kajian literatur daripada pelbagai-bagai bahan. 7 daripadanya adalah kajian yang berkaitan dengan pelaburan dan 7 yang lain merupakan kajian yang berkaitan dengan emas. Sebagai contoh, penulisan yang ditulis oleh Nurul Huda Yahaya mengatakan bahawa konsep mudharabah merupakan konsep yang dijalankan oleh Bank Pertanian Malaysia di dalam akaun pelaburan Al-Mudharabah. Selain itu, untuk kajian emas, pengkaji memperolehi daripada penulisan Salmi Edawati Yaakob pada tahun 2009 yang mengatakan bahawa emas ini penggunaannya yang fleksibel kerana ianya diterima oleh masyarakat dalam urusan jual beli. Seterusnya, kita ke metodologi kajian. Secara umumnya, kajian ini merupakan kajian kualitatif yang dijalankan melalui penyelidikan deskriptif dan juga kaedah temu bual. Kajian ini dijalankan di institusi perbankan Islam bagi mendapatkan kajian yang mempunyai keabsahan dan juga
individu yang berautoriti untuk ditemubual, pengkaji menjalankan persempelan secara bertujuan dengan menubual pakar-pakar yang mahir di dalam bidang ekonomi Islam dan juga institusi perbankan yang menjalankan pelaburan berasaskan kepada ekonomi Islam. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang tata cara penganalisisan data. Yang pertama sekali, segala data yang diperolehi melalui metod induktif dan metod komparatif. Metod induktif adalah ianya digunakan pakai untuk melakukan sesuatu rumusan daripada hasil bacaan yang bersifat khusus pada perihal yang lebih umum. Hal ini digunakan pakai dalam kebanyakan keadaan kajian, terutamanya dalam menjelaskan sesuatu perkara kepada sebuah kesimpulan yang kukuh setelah diteliti banyak pendapat. Yang kedua pula, metod komparatif. Metod komparatif ini digunakan bagi melakukan perbandingan antara kesemua data yang dikumpul untuk mencari perbezaan dan persamaan daripada maklumat yang telah diperolehi. Kaedah ini amat membantu dalam menganalisa data, dalam membuat perbandingan pelaksanaan akaun pelaburan emas yang berpandukan kepada garisan syarak ataupun sebaliknya. Baiklah, inilah antara langkah-langkah di dalam metod komparatif. Yang pertama sekali adalah pra-analisis, iaitu melengkapkan menyusun nota lapangan. Yang kedua adalah kemasan data, mentranskripkan data dalam word processing. Yang seterusnya, pameran data, mempamerkan hasil data dalam bentuk jadual dan rumusan. Yang seterusnya, verifikasi data, kita akan menghasilkan kesimpulan data dengan tepat. Dan yang terakhir sekali adalah dapatan, iaitu menyemak dan menginterpretasi dapatan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.